أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi Jumaat yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Tuan-tuan puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, kasih sayang dan inayahnya dapat sama-sama kita dipertemukan pada pagi yang berbahagia ini dalam suasana ketaatan pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Dan subhanallah, Allah Ta'ala hadirkan kita pada pagi ini dalam taman-taman syurga, dan kita sedar dan yakin bahawasanya pertemuan ini tidak lain melainkan semuanya telah pun mendapat perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu kelebihan mereka yang bertemu lalu berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadikan salah satu penghuni ataupun kriteria penghuni taman, penghuni di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar kelak. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan doa berpanjangan buat seluruh kaum muslimin yang berada di Syria, di Palestin, di Kashmir, di Xinjiang, di Yaman, di Afghanistan, di seluruh dunia, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Dan jika ada di kalangan umat Islam yang gugur di medan pertempuran, didoakan kebaikan juga menjadi milik mereka dan kita juga mendapat kebaikan bersama insya-Allah. Mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan, mengadu-adukan kedatangan tuan-tuan puan-puan ke Facebook Surau dan sebarang sumbangan untuk menyemarakkan kuliah-kuliah agama di surau boleh disalurkan ke 0501-2010-053038 Bank Islam. Tuan-tuan puan, hari Jumaat kita kena buat 5 perkara. Kita ada 5S, ya, iaitu pertama sekali syukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur, aku akan tambah. Kalau kamu kufur, azab aku amatlah pedih.
Pertama, S yang pertama, syukur. Yang kedua, sabar. Orang yang sabar, maka dia adalah orang yang terbaik. Kerana ujian dalam kehidupan ini tidak akan pernah putus. Selagi mana ada jasad di kandung badan ataupun nyawa di kandung badan, maka hidup kita ini akan diuji hari demi hari. Hanya saja orang yang bersabar, maka dia akan mendapat berita gembira daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Akan kami uji kamu dengan ketakutan, dengan kesedihan, dengan sedikit tanam-tanaman, sedikit harta benda dan juga kematian. Wabashiris sabirin, dan berita gembiralah buat mereka yang sabar. Orang yang sabar, maka dia adalah orang yang beruntung di sisi Allah Ta'ala. Jadi yang pertama syukur, yang kedua sabar. Yang ketiga, S yang ketiga adalah kita kena senyum selalu. Ya, tabassama liwajhi akhika sadaqah. Orang yang selalu senyum, dan bahkan senyuman di wajah saudara kamu itu adalah satu sedekah. Senyuman, kalau boleh pagi ni buat senyuman yang paling manis dalam hidup kita. Kan, bukan senang tau nak senyum manis-manis ni. Selalunya senyum manis-manis ni pengantin baru je. Pengantin lama, alahai, dia tak berapa manis, dia senyuman masam. Tak apalah, masam-masam manis pun tak ada masalah. Itu cerita Beramli je lah. Tapi senyum itu akan menyebabkan kita menjadi insan yang sangat bersyukur terhadap nikmat yang ada. Bahkan dia memotivasikan pada orang. Ya, kita nak orang senyum, kita kena senyum dulu. Kita nak tak orang senyum kat kita ke kita nak orang marah kat kita? Kita nak orang senyum lah. Jadi kalau kita nak orang senyum kat kita, kita kena buat apa? Kita kena marah orang ke? Tidak. Kita nak orang senyum kat kita, kita kena senyum dulu. Jadi nak menjemput senyuman, senyum dulu. Jadi S yang ketiga pada hari Jumaat ini, senyum. Ya, syukur, sabar, senyum. Boleh? Boleh. Yang keempat, sedekah. Tidak lain dan tidak bukan, pada hari Jumaat yang penuh kebaikan ini, banyakkan sedekah. Lebih-lebih lagi kita infakkan ke tabung surau. Kerana kalau kita tidak mampu untuk menyampaikan kuliah agama, paling kurang kita berada pada kapal yang betul. Iaitu kapal, satu platform yang telah memberi peluang kepada tuan-tuan perempuan untuk mendapat ilmu. Dan kita boleh jadi sebahagian daripada pasukan ataupun orang yang bekerja sebagai satu pasukan. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Quran Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala ni seperti binaan yang kukuh tersusun. Seperti binaan yang kukuh. Dan yang S yang kelima, bukan sekadar kita sedekah. S yang kelima, jangan lupa, hari ni adalah hari untuk baca Suratul Kahfi. Suratul Kahfi ni, kalau kita boleh pecahkan kepada 10 muka surat, ya, ada 10 muka surat je, pecahkan. Jadi setiap 5 minit atau setiap sejam, kita baca satu muka. 1 jam, satu muka. 1 jam, satu muka, insya-Allah. Habis 10 jam, habislah 10 muka. Kalau kita tak boleh baca satu surah dalam satu sitting, satu duduk tu sakit pinggang Ustaz, silakan pecahkan seharian. InsyaAllah mendapat kebaikan. Selamat datang pada semua yang hadir, kepada Makcik Atikah Tukimin daripada Melaka. Masya Allah hadir pada pagi ini. Kepada siapa lagi? Sekejap saya nak tengok siapa yang hadir pagi ini. Makcik Atikah. Waalaikumsalam Makcik Atikah. Masya Allah. Kepada semua yang hadirlah, didoakan kebaikan berpanjangan. Kepada Rahman Haji Masani, kepada Siti Tazilah Ali. Waalaikumsalam. Kepada Muhammad Man, kepada Mak Uda Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kepada Hakak Harun Niza. Waalaikumsalam Hakak Harun Niza. Rafi'ah Ismayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Zulkifli Mahadi. Waalaikumsalam. Kepada Zainab Mahmud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa lagi? 5S, Masya Allah. Tuan Haji Nazda pun ada, Masya Allah. Terima kasih. Siti Maria Muhammad Ali, Masya Allah, Masya Allah. Semua yang hadirlah, doakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Pertemuan yang terbina di atas rasa cinta dan sayang kepada Allah Ta'ala itu, ataupun demi mencari cinta dan sayang Allah Ta'ala itu, adalah pertemuan yang akan kita syukuri sepanjang kita berada di alam mahsyar kelak, insya-Allah. Maka kita menyambung bacaan kitab wasiat Imam Ghazali, iaitu Minhajul Abidin,
Iaitu kita dah bicarakan dulu, iaitu peringkat godaan. Manusia nak berubah ke arah kebaikan, ada godaan. Godaan ini memang Allah Subhanahu Wa Taala sengaja rentangkan dalam perjalanan untuk mencari cinta Allah. Kerana cinta Allah itu terlalu mahal. Cinta Allah ini mahal, maka kena bayar harga cinta itu. Kemurah. Kita ni kalau cinta dengan manusia pun kena servis tau. Kena bagi bunga, kena ingat anniversary, kena spend time sikit, kena bagi belanja makan sedap-sedap. Sebab apa? Sebab cinta ni mesti dibajai, cinta ini mesti dibubuh air, cinta ni mesti ditunjukkan. Barulah pokok ni dia jadi tumbuh. Pokok bunga kalau tak siram air, dia boleh tumbuh dengan baik ke? Tak, kena siram air. Pokok bunga kalau tak dibubuh baja, ataupun pokok buah tak ada baja, apa jadi? Dia jadi rosak lah. Jadi kita kena bubuh baja, kena bubuh air. Itulah pokok buah, pokok bunga. Cinta ni umpama pokok. Dia perlukan usaha untuk menyebabkan dia kembang. Dan dia mesti menggunakan banyak faktor lah. Faktor di matahari, faktor air, faktor semua benda faktor yang menyumbang kepada suburnya pokok ni. Begitulah cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta Allah Ta'ala ni terlalu mahal. Maka nak menyebabkan cinta itu subur, maka Allah Ta'ala datangkan ujian demi ujian demi ujian untuk memastikan cinta yang ada itu selalunya bertahan dan mekar akhirnya. Masya Allah. Kita bicarakan pada hari itu antara awarid ataupun peringkat rintangan dalam perjalanan mencari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama adalah rezeki dan tuntutan nafsu. Rezeki dan tuntutan nafsu. Yang mana rezeki merupakan rintangan, godaan kepada manusia yang menyebabkan kadang-kadang kita lupa kepada Allah Ta'ala. Rezeki ni dia ada macam-macam. Kata almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, rezeki yang paling rendah sekali namanya duit. Ada orang Allah Ta'ala rezekikan duit, tetapi duit itu tak boleh beli kebahagiaan. Duit tak boleh beli kesihatan. Duit tak boleh beli masa. Duit boleh beli jam, tapi duit tak boleh beli masa. Duit boleh beli katil, tapi duit tak boleh beli tidur. Duit boleh beli makanan, tapi duit tak boleh beli selera makan. Duit tak boleh beli ubat, tapi duit tak boleh beli kesihatan. Jadi ada benda duit boleh beli, ada benda duit tak boleh hadirkan, tak boleh ganti. Jadi rugilah kalau manusia tu hidupnya hanya untuk duit sahaja. Sedangkan duit itu adalah rezeki yang paling rendah sekali. Dia kerja 8 jam untuk cari duit. Lepas sakit, dia gunakan duit yang dia kerja 8 jam tu untuk sihat. Tu dipanggil tadi duit tak boleh beli kesihatan. Dia kerja sampai sakit, lepas tu dapat duit tu cari sihat balik. Sedangkan dia dah sihat dah tu. Jadi kita kena faham apakah maksud rezeki yang kita cari. Kadang-kadang orang tu sampai tak cukup tanah dia kejar ke sana kemari, dia kerja lah. Dia cari rezeki. Kalau dia salah parking erti rezeki, dia salah niat erti rezeki, maka pergerakannya itu adalah sesuatu yang sia-sia. Ada orang kata, Ustaz, saya ni ada satu kisah tu di mana ada seorang wali Allah ni, dia memancing di bawah pokok dengan tali pancing yang biasa. Dia baling tali pancing ke dalam sungai. Lalu datanglah seorang hamba Allah. Dia kata, wahai tuan, tuan patutnya boleh memancing di tengah lautan. Kenapa duduk di sini? Kalau tengah lautan ikan lagi banyak. Maka si wali Allah ni tadi pun bertanya, baiklah kalau saya memancing di tengah lautan, apa saya dapat? Dapat ikan lagi banyak, jadi apa saya dapat? Kalau tuan dapat ikan lagi banyak, tuan boleh beli kapal lagi besar, boleh pancing di laut yang lebih dalam. Oh, maksudnya saya kena pancing di tengah lautan untuk dapat ikan lagi banyak, lepas tu jual ikan tu untuk beli kapal lagi besar untuk pancing ikan lagi banyak. Ya, lepas tu tuan boleh beli kapal lagi besar, lepas tu pergi pancing di laut yang paling dalam. Lepas tu dapat apa? Lepas tu dapatlah ikan yang banyak. Lepas dapat ikan yang banyak tu tuan boleh beli rumah, duduk di rumah sambil berzikir. Maka si miskin ni pun kata, si wali Allah ni pun kata, jadi maksudnya kau suruh aku bekerja lebih untuk beli rumah untuk dapat ikan yang banyak, untuk beli rumah yang besar, akhirnya duduk berzikir dalam rumah tu. Dia kata apa? Yang kau suruh aku berzikir tu, aku dah berzikir dah sekarang. Gitu. Maksudnya masa lapang, nikmat boleh berzikir, kesihatan yang kita cari sebenarnya ada di tepi kita yang kita tak perasan.
Yang kita cari adalah kebahagiaan, kenikmatan yang tak jumpa, yang kita tak tahu nak mendefinisikan bahagia. Ada orang kata, Ustaz, saya stres lah Ustaz. Saya stres sangat dengan hidup saya. Saya stres dengan pasangan saya. Dia sebenarnya stres dan bahagia ni adalah cara kita tengok. Kalau cara kita tengok itu berbeza, maka dia akan ubah cara kita menilai. Contohnya, kalau contohnya banduan tak? Banduan ni kalau disuruh berlari, warden suruh berlari, lari sekarang. Banduan tu berlari dengan gembira, syukur ke tidak? Banduan kalau disuruh berlari, dia menyampah. Dia akan marah warden dia. Apalah warden ni suruh saya berlari pula. Lepas warden tu suruh berlari, apa dia suruh? Makan telur. Makan telur. Apalah warden. Si banduan akan menyampah terhadap arahan larian kerana dia memandang larian itu sebagai satu hukuman. Situasi yang kedua, kalau seorang atlet disuruh berlari oleh jurulatihnya, macam manakah sikap seorang atlet berlari di saat disuruh berlari? Dia akan berlari dengan penuh disiplin. Lari juga. Tapi dia terima larian itu sebagai satu disiplin, satu latihan, satu didikan. Dia lari dengan penuh disiplin sebab dia tahu larian itu akan menyebabkan dia lebih kuat dan dia lebih matang. Lebih matang pula dah. Lebih kuat lah. Kita lari ni untuk kuat kan? Kita akan jadi lebih kuat. Kita pergi gym, coach suruh angkat besi. Kita menyampaikan, apalah coach, susah lah angkat besi. Coach kata, awak datang gym ni memang untuk bina badan. Saya suruh awak bina badan supaya awak jadi kuat. Memanglah lemah sekarang, tapi kuat nanti. Tak, kalau dia fikir, penatlah coach, saya dah lari, penat saya jadi. Elok saya rehat je, bagi makin kuat katanya. Itu tak berapa bijak lah. Jadi atlet akan berlari sebab dia nampak manfaat larian itu kepada badan dia. Jadi dia tak akan marah larian itu. Dia tak akan marah kepada jurulatih itu. Dan orang yang ketiga adalah orang yang berlari tanpa disuruh. Siapakah orang yang berlari tanpa disuruh? Orang yang berlari tanpa disuruh kalau dia penggemar air terjun. Dia naik hutan, turun hutan, berjalan. Dia tak kisah dah tu berjalan, berlari dalam hutan tu. Sebab dia idam-idamkan air terjun yang dia memang nak pergi. Dia nampak air terjun, dia bunyi air terjun. Bau air terjun tu menyebabkan dia berlari dalam hutan. Dia letak beg dia tak kisah kena gigit pacat ke, terpijak apa pun. Yang penting dia lompat, pusing-pusing, terjun. Orang yang berlari mengejar air terjun ni, dia nampak larian itu bukan lagi hukuman, bukanlah ujian, tetapi apa dia? Tetapi adalah hadiah daripada Allah untuk dia dapat nikmat. Nampak tak? Cara kita pandang sesuatu ujian itu akan berubah cara kita menafsirnya. Larian tetap larian, tapi kalau kita seorang banduan, kita anggap ianya satu hukuman, memang kita tak akan berlari, kita menyampah. Apalah warden dah lah botak, buncit pula, suruh aku lari. Dia marah pula si warden tu. Jurulatih pun sama. Apalah coach, suruh saya berlari. Coach kata macam ni lah, kalau kau tak nak lari silakan, sebab kau nak masuk peringkat kebangsaan. Kalau kau tak nak berlatih, kau balik rumah tanam jagung. Dah. Kau memang tak lari lah, final jawabnya. Jadi kalau kita pandang larian pada saat itu hanyalah sekadar memenatkan kita, kita tak akan berlari. Dan apa yang berlaku kalau kita tidak berlari, kita tak akan kuat. Boleh? Dan yang ketiga, seperti tadi itulah, orang yang terjun tu, sungai tu, waterfall tu. Dia tak nampak dah larian itu sebagai hukuman dan didikan. Dia nampak itu reward. Jadi orang yang reward ni dia tak kisah. Dia nak berlari je sebab dia seronok. Cuba kita tengok budak-budak. Budak-budak ada penat tak kalau dia bermain? Dia tak kisah penat, dia berlari. Sebab apa dia berlari, dia seronok? Sebab dia dalam dunia dia seronok je, nak main je, dia nak kejar je benda yang dia sepatutnya tak payah kejar pun. Tapi sebab dia seronok, dia kejar. Jadi kalau ujian ni, kita anggapnya sebagai satu reward, seronok. Kita tak pernah anggapnya sebagai satu susah. Dan jangan pernah kita lari daripada ujian. Kerana ujian itu adalah pintu masuk kepada kejayaan. Kejayaan akan datang bila mana kita berjaya mengatasi ujian. Itu adalah sifir yang Allah Ta'ala tetapkan. Kalau kita kerja, kita nak dapat gaji, selalunya kita kerja dulu ke baru dapat gaji ke, atau dapat gaji dulu ke baru buat kerja? Kita kerja dulu baru dapat gaji. Mana boleh dapat gaji dulu baru kerja?
Dapat payment baru kerja siap. Tak. Kalau kita ada kontraktor, kita suruh kontraktor buat kerja, kita suruh dia buat dulu. Bayar ikut progress. Naik sikit, bayar 30%. Naik sikit, bayar 50%. Naik sikit, bayar 70%. Dah siap, tengok pula, buat inspection. Baru full payment. Ni kalau awal-awal kita dah langsam bayar, jawapannya tak siap lah projek tu. Terbengkalai. Terbengkalai lah, Masya Allah. Terima kasih Siti Masyarah hadir, Masya Allah. Masya Allah, dengar suara Ustaz sesayup je. Kat Dungun hujan lebat tak berhenti daripada semalam. Masya Allah, didoakan agar warga Dungun tak adalah banjir. Ya Allahu Akbar. Di Selangor pun ada yang banjir ni. Risau pula saya. Apa pun juga, didoakan kebaikan kepada adik Siti Maisarah di Dungun, insya Allah. Jadi rezeki Allah Ta'ala datangkan dalam hidup manusia ni berbeza-beza. Dan juga ujian. Rezeki itu juga salah satu ujian. Jadi duit bukanlah rezeki semata-mata. Rezeki sihat itu rezeki. Masa lapang itu rezeki. Muda itu rezeki. Tak sakit itu rezeki. Bahagia itu rezeki. Bahkan memilih untuk bahagia itu rezeki. Ya, memilih untuk bahagia. Ada orang dia berada di dalam kekusutan tapi dia pilih untuk bahagia. Ada tak? Ada. Ada orang duduk dalam istana tapi dia pilih untuk sengsara. Itu dia pilih. Ya, sebab dia duduk dalam istana yang hebat pun, dalam rumah yang mewah sekalipun, tapi kalau dia pilih untuk mengeluh kesah dan duka cita, dia adalah orang yang paling rugi. Ada orang yang rumahnya tak berapa besar, anaknya bersepah-sepah dekat ruang tamu, tapi dia pilih untuk bahagia. Maka dia bahagia, walaupun dia dalam keadaan rumah yang serba kekurangan. Sebab bahagia ni bukan di luar, bahagia ni datang daripada dalam. Bahagia ni datang daripada hati kita. Kalau kita mencari sesuatu yang boleh membahagiakan, kita cari, contohnya kita cari pasangan yang boleh membahagiakan, kita cari pekerjaan yang boleh membahagiakan, sebenarnya kita tak akan jumpa pun bahagia itu sebenarnya. Sebab bahagia itu datang dari dalam. Dia datang di dalam ni. Dia macam telur ayam. Telur ayam ni, kalau mak ayam dia eramkan telur ayam, kalau dia geram sangat, dia hempuk telur ayam tu, ayam pun mati. Sebab apa? Sebab dia tidak memberi kekuatan pada anak ayam tu untuk menetas. Mak ayam ni walaupun dia hempuk, walaupun badan dia besar, dia tak akan hempuk telur ayam. Dia hanya mampu mengeramkan telur. Sebab apa? Dia nak anak ayam ni yang lahirkan kekuatan, tebuk daripada dalam. Bahagia tu daripada dalam keluar. Inside out. Bahagia tu daripada dalam keluar, bukan sebaliknya. Bila dari dalam keluar, itulah nikmat yang besar, bahagia yang hebat. Maka kita nampak orang tu jadi kuat. Kerana apa? Kerana dia ada kekuatan bahagia dari dalam, yang dia dapat daripada banyaknya bercakap dengan Allah Ta'ala. Bukan duit yang banyak, bukan yang lain-lain tu, tidak. Bahagia tu bila mana dia boleh bentang sejadah, sujud kepada empunya alam ini, lalu berbicara dengan Allah. Ya Allah, terima kasih. Berapa kali kita berterima kasih pada Allah ni? Ya, berapa banyak kita berterima kasih pada Allah? Allah bagi nikmat banyak, kita syukur ke tidak? Kita mengeluh nikmat yang hilang, sedangkan nikmat yang ada kita tak syukur. Kita tidak berterima kasih pada Allah. Allah janji apa? Kalau kamu syukur, aku tambah pada kamu. Kalau kita syukur, Allah tambah. Tapi masalahnya Allah bagi sedikit ujian, kita lari dan kita benci pada ujian itu. Kita nak apa daripada Allah sebenarnya? Kita minta Allah sayang, Allah datangkan platform untuk hadirkan sayang, kita marah pula. Ya, kita minta Allah sayang kan, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah jangan campakkan aku ke dalam neraka. Kita minta Allah sayang lah tu. Tapi bila Allah datangkan peluang untuk disayangi, kita lari. Apa yang kita minta sebenarnya ni? Ya? Apa yang kita minta sebenarnya daripada Allah Ta'ala, sedangkan Allah datangkan peluang untuk disayangi, iaitu ujian. Kan betul ujian ni tanda Allah sayang kan? Tidak, Nabi-Nabi tidak Allah uji. Allah tak akan uji para anbiya dengan ujian yang berat-berat, melainkan mereka ini adalah golongan yang Allah sayang. Jadi bila kita diuji, bukan tanda Allah benci, tidak. Tanda Allah sayang. Maka kita hadap ujian itu dengan tenang dan kita syukur berbanyak. Maka itu adalah orang yang cara dia melihat rintangan itu dari sudut yang sangat positif. Rintangan itu adalah untuk dihadapi dengan tenang dan lahirkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Baik, rezeki dan tuntutan nafsu ini boleh diatasi dengan tawakal yang tinggi.
Kita setelah kita cari, kadang-kadang kita bekerja, kita cari rezeki, tak seperti apa yang kita dapat. Dan nafsu yang membuat-buat, yang menyebabkan kadang-kadang kita nak cari benda yang tak jumpa. Sebenarnya kita kena letakkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tinggi, yang menyebabkan akhirnya proses mencari rezeki, proses tawakal, proses melawan nafsu itu menjadi kuat. Baik. Dan kita dah bicara dah hari itu, iaitu konsep tawakal ni. Ya, tawakal ni dipanggil alat ataupun tools ataupun cara untuk kawal cara kita menilai rezeki dan juga tuntutan nafsu. Ya. Wazan tawakal ataupun maksud tawakal itu kita baca kitab yang menyebut ianya berasal daripada perkataan wikalah ataupun perwakilan. Jadi orang yang bertawakal kepada seseorang berarti dia menganggap orang itu sebagai wakilnya dalam segala urusan dan memberi jaminan untuknya memperbaiki diri kerana sudah ada wakil. Maka mewakil yang mewakilkan tidak perlu turut mengerjakan, tidak bimbang dan tidak ada takalluf. Tawakal ni maksudnya kita wakilkan orang. Bila kita wakilkan seseorang, maka kita tak payah risau dah pasal dia buat kerja tu dah. Ya. Maka apabila seorang mukmin itu bertawakal kepada Allah, maka perlu tak ada risau. Kita kalau di pejabat, dulu saya bekerja, saya ambil pekerja staff. Saya akan ambil staff yang paling dedicated lah. Kita nak cakap dedicated pula dah kan. Jadi ada dua sifat yang perlu kita ambil orang nak bekerja. Yang pertama, man istajar talqawiyul amin. Pertama, qawi, iaitu kuat, kemampuan, al-amin, iaitu jujur dan amanah, responsibility. Dia nak deliver, ada kemahuan. Maksudnya kita nak lantik orang kerja ni, yang pertama mesti dia ada kemampuan, yang kedua kemahuan. Mampu dan mahu mesti ada. Barulah kita boleh lantik orang itu boleh kerja. Bos, saya boleh kerja bos. Sebab apa kerja? Saya kena kerja bos. Pasal isteri saya bersalin lah, mak saya susah, saya kena kerja. Jadi kita nampak dia perlu kerja, dia nak. Jadi kalau kita bagi tugas, mesti dia deliver. Kalau tidak kan, dia kena berhenti kerja. Dia tak boleh berhenti kerja. Dan dia mampu tunaikan. Kita tahu dia punya pelajaran, kita tahu cara kerjanya, kita bagi. Jadi subhanallah, kalau orang bekerja tu pun kita tengok dia punya kriteria begitu. Bayangkan kalau kita serahkan urusan dunia kita ni kepada Allah Ta'ala yang maha kuasa dan maha tahu. Sudah pastilah kita akan rasa sangat yakinlah. Kita tak akan gusar dan tak akan takut. Ya, masalah sekarang ni kita banyak bersangka-sangka kepada Allah Ta'ala, maka menyebabkan tawakal kita kurang. Kalau kita tengok orang-orang zaman dulu kala, dia kerja petani sawah sebagai contoh. Dia punya tawakal pada Allah Ta'ala berbeza dengan orang yang makan gaji. Kalau orang tu dia kerja di laut dalam, dipanggil nelayan tangkap ikan. Dia punya tawakal pada Allah Ta'ala beza. Putus-putus ke suara? Masya Allah. Baru saya perasan. Ustaz, kenapa suara putus-putus? Baik. Tawakalnya orang zaman dulu berbeza dengan tawakal orang zaman sekarang. Ya. Kalau orang tu dia makan gaji, dia punya tawakalnya tu kurang sikit pasal dia tahu akhir tahun dapat gaji, akhir bulan dapat gaji. Tapi orang yang tawakal pada Allah Ta'ala, dia punya kebergantungannya kepada Allah Ta'ala sangat tinggi. Jadi dia tak perlukan dia tidak mengharapkan makhluk untuk menentukan rezekinya. Dia mengharapkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menentukan rezekinya. Subhanallah. Jadi tawakal ni dia ada beberapa bahagian. Saat-saat takwa. Yang pertama, tawakal qismah, iaitu nasib. Yakni kerana segala-galanya yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita tidak akan salah dan pasti akan kita terima, sebab keputusan Allah tidak berubah. Maka bertawakal kepada Allah adalah wajib kerana telah digariskan oleh Allah dalam Lauh Al-Mahfuz dan ia pasti benar. Pertama, tawakal qismah, iaitu berkenaan dengan rezeki ataupun nasib kita. Sama ada baik ke buruk ke, kita banyak tawakal pada Allah. Satu. Yang kedua, tawakal pertolongan Allah. Contohnya di saat kita sedang berperang, saat Allah Ta'ala janjikan, maka perkara tersebut adalah benar dan pasti terjadi. Jadi dalam berperang, berjuang, kita pertolongan Allah. Atau dengan kata lain, jika kita berjuang
maka pasti Allah akan tolong kita. Jadi tawakal yang kedua, tawakal kepada pertolongan Allah. Tadi tu tawakal kepada nasib kita yang Allah telah tentukan. Yang kedua, tawakalnya kita pada Allah dengan bantuan Allah. Jadi hidup kita ni ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Kita tawakal ke tidak dengan Allah Ta'ala. Kalau kita kita nak harapkan siapa? Allah lah. Kita kata, kita rasa kita menang sebab kita pandai main pedang. Belum tentu, ya. Sama juga rezeki tak? Kita rasa kita banyak rezeki sebab kita pandai berniaga. Tidak. Allah Ta'ala bagi sihat, Allah Ta'ala bagi kita masa, Allah Ta'ala bagi kita kepintaran. Ni, Allah bagi mata yang berkelip ni. Ya, jadi kita ni menumpang di atas nikmat-nikmat yang sikit-sikit ni kita kumpul, maka datanglah nikmat yang besar yang kita usahakan tu. Sedangkan biji mata ni kalau diminta bayar, kelopak mata ni pun tak boleh nak bayar. Ada orang tu dia masuk hospital sebab sesak nafas. Keluar hospital dia tengok bil oksigen yang dia sedut, RM1,000. Dia pun menangis di satu sudut. Umur pakcik ni umur 90 lebih. Maka pihak hospital pun kata, pakcik kena bayar juga bil oksigen yang pakcik guna ni. Oksigen hospital ni. Pakcik tu kata, aku menangis bukan sebab aku kena bayar bil tu. Ya, aku kena bayar bil ni. Tapi aku menangis betapa banyaknya oksigen Allah yang aku dah sedut, yang aku tidak syukuri. Sedangkan satu malam punya oksigen pun banyaknya aku kena bayar. Itu cara orang menilai nikmat yang Allah Ta'ala beri. Tawakalnya tinggi pada Allah. Dan tawakal yang ketiga, tawakal urusan rezeki. Masya Allah. Terima kasih di atas. Semua yang hadir. Kak Yat pun ada. Allahu Akbar. Kak Yat, saya lupa lah nak cakap. Tolong, saya nak order ni. Tak apalah, nanti saya PM tepilah. Terima kasih semua. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Sana helwa kepada Kak Yat Abdullah. Kata Kak Harun Niza, moga panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Masya Allah. Sana helwa kepada Kak Syah. Terima kasih Kak Syah hadir daripada Banting. Jadi tawakal yang ketiga, tawakal urusan rezeki. Ini kerana Allah Ta'ala telah menjamin umatnya dengan bekalan yang mencukupi. Allah Ta'ala bersama berkat daripada jaminan ini, pasti kita dapat menjalankan ibadah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Allah Ta'ala, siapa-siapa bertawakal pada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Menjamin rezeki seluruh hamba Allah Allah yang disebabkan tiga. Allah ibarat majikan dan kita adalah hamba sebagai buruh. Majikan wajib buruhnya agar mampu bekerja, dan sebaliknya buruh berkhidmat kepada majikannya. Yang kedua, menurut logik, manusia yang hidup memerlukan rezeki dan Allah sebagai pencipta pasti memberinya. Memang tidak ada jalan tetap untuk mencari rezeki kerana manusia tidak tahu jalan rezekinya, melainkan hanya dapat berusaha. Manusia juga tidak tahu bentuk rezeki untuk dirinya meskipun dia berladang atau berniaga, sehingga bila dan di mana saja manusia wajib mencari rezeki. Yang ketiga, Allah memerintahkan hambanya agar berkhidmat. Jadi kita mencari rezeki ni, pertama sekali kita kena faham Allah majikan, kita pekerja. Yang kedua, kita kena faham rezeki ni akan datang sebab kita hamba Allah. Mesti kita akan dapat. Pasal kita ni hidup ni bawah kekuasaan Allah, dalam program yang Allah telah programkan. Yang ketiga, Allah perintahkan kita agar mencari rezeki. Begitulah dia konsep rezeki dalam Islam. Dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan bahagian ketiga, batasan hakikat tawakal, pada siri kuliah subuh di Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan. Mewakili barisan AZK Surau mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau. Dan seperti biasa, surau beroperasi dengan dana daripada orang awam. Lagi banyak tuan-tuan perempuan menyumbang kepada tabung surau, dan surau boleh membuat program-program keagamaan. Dan subhanallah, dan tajaan-tajaan hingga saat ini pihak surau mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jualah yang membalas segala sumbangan tuan-tuan perempuan. Dan boleh terus kepada nombor akaun yang telah tertera, yang telah dipinkan oleh pihak surau. Mudah-mudahan dengan sumbangan kita, tak payah banyak. Jangan bagi sampai 100. Saya pun tak bagi. Saya akan larang orang nak bagi sampai 100. Pasal mungkin ada prioriti lain yang mungkin kita nak utamakan. Tak banyak pun untuk kita membeli jabatan-jabatan ke syurga. Kita nak beli batu-bata yang merentangi jalan ke syurga. RM5, RM10, RM2, itu sudah memadai. Kalau 100 orang sumbang RM2, kita dapat 200 dah.
Jadi kalau 200 sehari, kalau sebulan dah 6,000. 6,000 tu macam-macam aktiviti keagamaan surau boleh buat. Kita hidup untuk banyak mencari peluang untuk pulang ke kampung namanya syurga. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Yang kurang tu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian dan kehadiran semua. Aku lumadha tasma'un akul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih kepada Hakikat Ahlul Niza, Siti Maisyarah, Makcik Atikah Tukimin, Kak Denisha dan juga semua yang hadir, Kak Iyad Abdullah dan semualah. Didoakan kebaikan berpanjangan. Allahumma amin. Hingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.